Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zairi. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana pentadbir untuk menyemak ERPH ataupun memberi komen kepada semua RPH cikgu-cikgu. Okey, untuk paparan guru ataupun paparan admin, di sini fungsi ini adalah akaun sekolah, di mana akaun sekolah yang sama juga fungsi dia dengan akaun guru ataupun penyemak. Okay, kita tengok dahulu di paparan ini ada paparan utama. Okay, kita akan lihat pada bahagian classwork. Okay, kalau tuan-tuan lihat di bahagian classwork ni, kita akan lihatlah bahagian maklumat ERPH dan juga maklumat ataupun penghantaran ERPH. Okay, kita akan lihat dahulu pada minggu pertama. Okey, kalau kita lihat di sini ada minggu pertama, kalau peringkat awalnya kita akan dapat lihat dua item saja, iaitu turn in yang telah hantar, assign maksudnya yang kita telah berikan tugas kepada semua murid ataupun guru lah, assignment ERPH. Jadi untuk ini kita akan lihat sini satu lagi ada bahagian grade. Nanti saya akan terangkan apa fungsi grade ni. Okey, baiklah, kita akan lihat dahulu bahagian turn in. Okey, kita akan lihat di sini paparan turn in. Cikgu-cikgu boleh klik di sini. Okey, ini adalah paparan turn in, assign dan juga grade. Okey, kalau tuan-tuan lihat di sini, ini adalah bahagian turn in yang telah dihantar. Okey, ini ada seorang yang telah dihantar dan kemudian ada 23 orang murid yang telah pun disemak. Okey, di sini kalau tuan-tuan lihat sini, grade ni penting juga untuk kita isi. Ada kelebihan yang kita akan dapat lihat boleh kita berikan grade. Okey, kita lihat dahulu. Untuk bahagian yang telah turn in, kita akan klik saja. Okey, di sini paparan dia ada, akan lihat di sini paparan minggu pertama. Okey, tuan-tuan akan klik di situ dan lihat paparan guru untuk kita semak, yang mana murid yang telah pun hantar ERPH. Okey, kalau tuan-tuan lihat di sini ada penyataan resubmit, maksudnya dia telah pun kita hantar, kita telah return untuk diedit dan dia resubmit ataupun dia resubmit semula. Okey, di sini kita akan lihat paparan penghantaran. Okay, kita akan dapat lihat hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan seterusnya untuk guru-guru semak. Okey, di sini kita boleh buat dua kaedah untuk penyemakan ERPH lah. Okey, maknanya kita akan lihat di sini cara yang pertama, kita boleh gunakan insert comment. Klik saja di mana-mana. Mungkin kita ada maklumat yang perlu kita komen ataupun kita perlu beritahu kepada cikgu tersebut. Contohnya, katakanlah bahagian ni Ahad. Okey, kita boleh komen di bahagian mana-mana. Kita boleh komen dekat kawasan kosong ni. Kita insert sahaja komen mengatakan bahawa belum siap ERPH guru belum siap. Contoh. Kita komen saja. Nanti dekat paparan cikgu ini Hasni Ali akan dinyatakan. Dan satu kaedah yang penting satu lagi, kita boleh buat private comment di sini. Okey, ini contoh yang telah saya beri komen lah. Kita boleh tambah lagi ERPH cikgu belum siap. Ini kaedah yang rasmi kita akan gunakan nanti untuk kita post ataupun untuk kita komen sebagai penyemak ataupun kita semak ERPH guru-guru tersebut. Okey, ini adalah bahagian yang perlu cikgu-cikgu isi. Maknanya di sini cikgu-cikgu pentadbir akan menyemak ERPH dengan kaedah klik saja murid yang seterusnya untuk kita semak yang seterusnya. Okey, ini kita akan semak satu persatu dengan kaedah. Pada minggu pertama kita hanya klik saja di sebelah untuk kita komen. Okey, di sini kaedah yang pertama kita gunakan menyemak menggunakan helaian demi helaian. Okey, ini untuk kaedah yang pertama, pentadbir perlu semak. Okey, untuk yang lebih mudah lagi,
Okey, tuan-tuan boleh gunakan cara yang kedua, yang mana kita boleh semak sekaligus. Okey, tapi ada syarat yang perlu kita patuhi, perlu ikuti dahulu. Caranya ialah, okey, untuk di sini kalau asalnya adalah 100, default markah yang dinyatakan biasanya adalah 100. Kita hanya perlu masukkan markah satu saja. Sebaiknya satu. Nanti saya akan terangkan mengapa kita letakkan satu. Okey, di sini ada setting, kita boleh download untuk lihat grid ataupun rumusan penghantaran peratus untuk ERPS semua guru. Okey, jadi untuk sini kita letakkan dahulu grade. Contohnya kalau sekiranya kita tidak letakkan grade, kita tidak dapat menyemak untuk sekaligus. Jadi saya cadangkan kita letakkan satu sahaja. Okey, jadi di sini kita letakkan bahagian yang seterusnya, kita akan klik bahagian all student. Okey, di sini akan dinyatakan return. Return maksudnya kita akan hantar markah ataupun point grade ni kepada semua murid yang telah hantar, semua guru yang telah hantar kepada pentadbir untuk disemak. Maksudnya yang turn in sahaja. Yang telah di-grade, dia tidak akan disemak lah. Maksudnya bukan tidak disemak, kita telah pun beri markah. Contohnya kita akan return. Return ni kalau tuan-tuan lihat di sini ada dinyatakan bahawa seorang guru yang belum kita komen ataupun seorang guru yang telah resubmit balik semula. Okay, jadi kita akan masukkan private comment. Kita boleh masukkan dengan cara kita copy sahaja. Contohnya kita ambil satu ayat. Okey, kita pergi bahagian return, kita paste saja. Okey, tuan-tuan akan lihat. Contoh ni minggu pertama saya telah pun return ataupun komen ataupun semak sekaligus. Kerana sekiranya turn in ni melibatkan 30 orang, 40 orang item, maksudnya dia akan keluar paparkan 40-30 sen. Dan kita boleh komen sekaligus dengan kaedah kita paste sahaja ayat yang kita semak. Kita hanya tekan return saja, dan secara automatik murid ataupun guru yang terhantar ERPS di bahagian turn in akan dapat satu komen lah daripada sini, daripada saya sebagai pentadbir. Jadi secara automatiknya RPS keseluruhan cikgu-cikgu dalam ni akan secara automatiknya akan di komen secara pukal. Jadi ini adalah kaedah kedua yang mungkin pentadbir boleh guna untuk mempercepatkan proses penyemakan untuk kita nyatakan dalam bentuk komen. Jadi di sini akan dia nyatakan juga lah, kerana done late maksudnya dia telah melebihi tarikh yang kita tetapkan. Jadi untuk ini bahagian komen, bahagian pentadbir kita boleh buat sama ada secara perseorangan satu-satu. Kita lihat dengan cara slide by slide. Okey, kita akan tengok klik kiri kanan klik, kita boleh komen secara personal. Dan satu kaedah lagi, kita boleh komen dengan cara memberi grade-nya dahulu. Penting sekali grade. Kalau sekiranya kita tidak nyatakan grade, kita tak letak grade, maksudnya nanti dia akan keluar missing lah ataupun draft sahaja. Ini tidak lengkap. Kita tidak boleh masukkan item komen, dan di sini tidak akan dipaparkan dalam bentuk grade. Kalau kita lihat pada classwork, di sini kita akan lihat grade. Grade ni maksudnya kita telah pun memberi markah, dan juga kita nyatakan komen untuk penghantaran ERPS. Kita boleh klik sini, dan setiap cikgu-cikgu kita akan dapati ada item komen lah, dan mereka akan dapat satu penyataan semakan daripada pentadbir. Ini saya gunakan untuk satu kelas. Saya gunakan satu kelas untuk melibatkan 4 orang pentadbir dan juga semua guru-guru sebagai student. Jadi untuk memudahkan pengurusan, saya gunakan begini sahaja. Jadi untuk ni cikgu-cikgu terpulang kepada sekolah pengurusan untuk buat sama ada 4 kelas ataupun 2 kelas. Dan untuk pengurusan
pentadbir, sebaiknya kita akan buat dua lah, satu kelas untuk guru biasa, satu lagi untuk pentadbir, di mana pentadbir ni di bawah people ni akan ada satu guru besar dan 3 orang pentadbir sebagai student untuk disemak oleh guru besar. Kaedah yang sama, kita boleh gunakan dengan kaedah, kita lihat di sini di bahagian classwork. Kita akan lihat minggu pertama. Minggu pertama di mana kita telah pun gunakan kaedah sama, kita telah berikan grade. Mana kita telah komen. Untuk maklumat cikgu-cikgu bahawa point ini adalah default, kita bolehkan jadikan sebagai satu. Mengapa saya letakkan satu? Nanti saya akan nyatakan update balik markah satu. Kemudian di sini kita nyatakan satu sahaja. Satu dan satu. Ini untuk markah. Kerana apabila kita return sahaja untuk kita komen sekaligus. Ini saya katakan tadi, kita boleh masukkan komen sekaligus apabila kita return. Jadi kita boleh gunakan satu ayat di mana ayatnya begini bunyinya, kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan ayat ini sebagai semakan ataupun komen yang kita berikan. Kita akan return dengan cara masukkan ayat tadi. Kita akan lihat sekejap lagi. Ataupun tahniah kerana menghantar ERPH anda. Kita akan return sahaja. Apabila kita return, dia akan secara automatik menghantar komen ataupun tanda kita telah pun menyemak ERPH mereka. Kita lihat di sini contohnya satu. Akan nyatakan satu lagi penyataan yang ini, yang terbaru lah. Mana cikgu yang ni pentadbir pertama dan pentadbir kedua pun ada juga, dan pentadbir yang ketiga pun ada sekali. Jadi untuk itu kaedah yang sama kita gunakan kepada cikgu-cikgu lain sebagai student, dan kita sebagai penyemak mudah untuk menyemak dan memberikan komen kepada setiap rekod. Jadi untuk itu bahagian semakan cukup mudah. Dan untuk yang seterusnya kita nak lihat bagaimana rumusan ataupun grade yang kita dapat lihat seperti mana yang dahulu. Untuk makluman cikgu-cikgu, untuk memudahkan pengurusan setiap RPA cikgu-cikgu kita boleh buka secara terus melalui shortcut ataupun paparan class drive. Jadi cikgu tak perlulah buka new tab untuk cari Google Drive. Hanya dekat bahagian ini kita boleh terus kepada folder classroom kita yang kita tempat menyiapkan ERPH. Jadi untuk itu cikgu-cikgu dapat lihat secara teruslah. Bahagian classwork. Untuk pentadbir kita sambung. Untuk bahagian grade kita akan dapat lihat di sinilah. Kalau tuan-tuan lihat di sini untuk kumpulan guru-guru, kita akan lihat pada sini, ini adalah item. Ini maksudnya markah yang kita telah hasilkan 1111. Sebelum ni 100. Sebaiknya kita buat satu lah. Untuk ni kita dapat lihat beberapa perkara untuk kita download ataupun kita buat dalam bentuk Google Sheet untuk lihat paparan grade supaya kita boleh dapat lihat rumusannya. Kita cuba buka satu dahulu. Kita lihat dahulu di bahagian classwork. Di bahagian ni, di bahagian grade ataupun bahagian ni, bahagian grade juga. Saya ulang balik. Untuk bahagian grade, paparan ni seperti beginilah. Jadi untuk kita download, tiada di sinilah. Kita akan pergi pada classwork. Grade ini bahagian grade setting. Untuk setting kepada satu pun boleh. Kita pergi ke classwork. Kita pergi pada grade. Bahagian grade.
Dekat bahagian sini tuan-tuan akan dapat lihat ada bahagian dalam bentuk download ke dalam Google Sheet ataupun dalam bentuk CSV Excel. Jadi kita ambil yang atasnya, download all dalam Google Sheet. Dia akan paparkan dalam bentuk Google Sheet rumusan penghantaran ERPH daripada minggu 1, minggu 2, minggu dan sekian, ada 43 minggu. Kita akan dapat lihatlah 43 minggu. Jadi untuk ni, paparan ni kita akan dapat lihat secara terus di sini peratusnya. Ini peratus di mana dikira. Sebab itu saya katakan tadi kita letaklah klik 1 dan kita boleh dapat lihatlah nanti sekiranya ada 1 sampai 43 minggu, kita akan dapat total lah. Kita boleh buat summary ataupun sum berapa kali dihantar. Tetapi di sini dah dibuatlah. Di sini dimengatakan bahawa peratus untuk penghantaran ERPH minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya akan jadi satu bahasa. Dia akan kira secara automatik. Dan di sini kita akan dapat lihat penghantaran ERPH dibuat dalam bentuk rumusan Google Sheet. Jadi untuk itu saya rasa cikgu-cikgu telah pun mungkin faham untuk bahagian ni, dan insyaAllah cikgu-cikgu boleh buat untuk seterusnya. Tapi sebelum tu saya akan sebelum saya akhiri, saya nak tekankan di sini, pastikan untuk akaun cikgu-cikgu, okey, saya buka akaun seorang cikgu, untuk bahagian penghantaran ataupun turn in, pastikan, okey, saya ulang balik, dalam classwork untuk setiap minggu apabila cikgu-cikgu ingin turn in, pastikan dalam file ERPH atau classroom mesti tiada tanda anak panah ni. Tanda anak panah ni adalah tanda yang telah di turn in. Walaupun dia boleh edit kerana cikgu guru telah pun return untuk beri peluang kepada cikgu untuk edit, tetapi untuk penghantaran minggu yang kedua, cikgu tersebut perlu make a copy dengan cara klik file, make a copy, dan jadikan minggu kedua seperti ini, yang tiada tanda anak panah, yang tiada tanda anak panah, simbol shortcut. Jadi yang ni lah yang akan cikgu turn in. File yang begini sahaja boleh di turn. Kalau cikgu klik kanan make a copy dengan cara kaedah ni, itu konsepnya adalah salah. Cikgu akan dapat satu file yang sama dengan yang ni. Maksudnya cikgu edit yang sini, dia akan keluar data yang ni. Yang ni sudah tidak valid lagi. Kalau pun cikgu rename kepada minggu kedua, tetapi datanya adalah minggu yang pertama, dia tidak valid kerana minggu yang pertama akan hilang. Okey, jadi sebab itulah file untuk yang minggu kedua dengan kaedah ni tidak boleh digunakan pakai. Dia mesti yang tiada simbol ni. Okey, dan pastikan owner dia me lah sebelum turn in. Apabila turn in, dia akan jadi owner dia admin ataupun sekolah. File cikgu masih selamat ada di admin. Okey, jadi untuk turn in, pastikan sebelum turn in, minggu kedua, ketiga seterusnya tiada tanda ni. Selepas turn in, dia akan jadi seperti minggu pertama. Jadi tugas cikgu untuk jadikan minggu kedua, buka sahaja minggu kedua, contoh minggu kedua, klik saja file dan make a copy kepada minggu yang ketiga. Contohnya minggu 3, letakkan dia dalam satu file yang sama, classroom, di bawah kelas pentadbir. Contohnya di sini, ataupun saya buka classroom. Okey, folder mungkin ada banyak. Okey, select saja ada nombor 1, 2, 3, tuliskan minggu 3, make a copy. Okey, tuan-tuan akan dapat lihat nanti dia akan janakan satu salinan minggu ketiga yang tiada simbol anak panah dan sedia untuk di turn in nanti pada minggu yang ketiga. Itulah yang validnya. Okey, jadi untuk nanti dia akan jana
Okey, jadi tugas yang akan datang minggu yang ketiga akan dijana oleh pentadbir untuk dijadikan tapak penghantaran minggu ketiga yang perlu di turn in oleh cikgu ni lah. Okey, saya rasa setakat itu saja. Okey, ini minggu 3 yang akan di turn in nanti, yang tiada simbol anak panah ni. Selepas turn in akan keluar lah. Okey, baiklah. Dan bahagian cikgu pastikan untuk minggu-minggu ni cikgu tidak dibenarkan lah. Okey, contoh saya buka cikgu ni. Okey, cikgu ni minggu pertama. Okey, kita tengok minggu pertama dia telah hantar. Yang ni saya nak maklumkan sekali, jangan sesekali kita cikgu pangkah ni. Maksudnya buang. Bila buang ni, dia akan jadi missing. Maksudnya file ni akan hilang. Contohnya dekat ni saya akan pangkah. Okey, apa akan terjadi kalau cikgu ni membatalkan ataupun membuang file yang ada di sini? Di file paparan minggu yang kita lihat nanti, okey, kita akan lihat file cikgu yang tadi, cikgu Fauziah. Okey, di sini nanti dia akan jadi satulah file missing. Okey, kita akan lihat. Okey, refresh. Fauziah. Kita lihat dulu minggu yang pertama. Dia akan jadi missing lah. Jadi untuk tu tidak dibenarkan untuk buang lah. Kalau terbuang, kena add balik. Okey, jadi untuk itu tuan-tuan akan dapat kena pastilah mana file yang missing. Maksudnya mungkin dia telah pun terbuang. Okey, jadi setakat itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.